Salah. Ingat kes Zahid sekarang ini, akal budi ni bulan 11 ini adalah dia punya keputusan. Bulan 11 ini dia punya keputusan, dan kalau keputusan itu tidak menyebelahi dia, berkemungkinan besar dia, itulah kita kata tadi, habislah karier politik dan juga hidup dia. Now, nombor tiga dan yang ini paling penting, tuan-tuan. Nombor 3 dan ini paling penting, kes Zahid. Now, kes Zahid ini akan ditentukan pada bulan 11 ini. Kes Zahid akan ditentukan pada bulan November, sama ada dia bersalah atau tidak. Kes akal budi, sama ada dia bersalah atau tidak. Now, kalau sebelum kes itu ditentukan, boleh tak Zahid menjadi calon? Jawapannya adalah boleh. Kerana dia tidak didapati bersalah lagi. Cuma berisikolah untuk kalau dia didapati bersalah, berisiko. Now, dia macam ni. Sebelum dia didapati bersalah, dia jadi calon, katalah pilihan raya, menang. Okay, dia menang. Katalah dia menang. Bukan UMNO menang, katalah dia menang. Dia menang sebagai ahli parlimen. Kemudian dia didapati bersalah. Adakah hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen? Tidak. Menurut perlembagaan, selagi mana dia merayu dalam masa 14 hari, rayuan 2 tahun. Setahun 2 tahun. Kemudian kalah ke menang, rayuan lagi. So mungkin kes dia habis 3-4 tahun akan datang. Mungkin 2-3 tahun akan datang baru selesai kes dia. 23, 24, 25, 26. Mungkin 26, mungkin 27. Baru habis kes dia. Bersalah atau tidak. So dia perlu adakan pilihan raya sebelum jatuh hukum. Pilihan raya itu perlu diadakan sebelum jatuh hukum. Kerana kalau sudah jatuh hukum, katalah bulan 11 dah jatuh hukum, pilihan raya tahun hadapan, dia tak boleh jadi calon. Dia berbeza, tuan-tuan, kalau dah jadi calon dan dah menang, dia tidak hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Tapi kalau jatuh hukum, katakan dah jatuh hukum, okay, dia tak hilang jawatan ahli parlimen, tiba-tiba bubar tahun hadapan, dia tak boleh bertanding sebab dia dah ada hukuman. Dia punya presiden kes dia adalah kes Tian Chua, di mana Tian Chua dijatuhkan hukuman RM2,000. Disebabkan oleh hukuman itu, maka Tian Chua tidak boleh menjadi calon dalam PRU ke-14 yang lepas. Okey? Dia tidak boleh menjadi calon dalam PRU ke-14 kerana dalam perlembagaan menyatakan seseorang ahli parlimen, kalau nak jadi ahli parlimen, dia tidak boleh ada kes jenayah, hukuman jenayah. Penjara tidak lebih daripada 1 tahun. Dia penjara, kalau penjara lebih daripada 1 tahun atau denda lebih daripada RM2,000, maka dia tidak layak menjadi seorang ahli parlimen atau bertanding menjadi seorang ahli parlimen. Itu perlembagaannya. Jadi amat penting benda ini diadakan secepat mungkin. Bayangkan dia presiden UMNO, dia tak boleh bertanding kerana didapati ada kes. Dan dia ada kes. That's even worse. That is even worse. Just adding salt to the wound, kita kata. Kita tambah garam di atas luka dia. Pedih, kan? Dahlah dia presiden UMNO, dia dapati bersalah menghadapi masalah yang whatever cause kes yang kita cerita sekarang, akal budi tu. Akal budi tu, dia akan ada masalah dengan itu. Dia akan meninggalkan reputasi yang amat buruk kepada UMNO. Najib masuk jail, Rosmah dia dapati bersalah, tiba-tiba Zahid dia dapati bersalah juga. Mati UMNO, tuan-tuan. Dahlah 2 kes tu pun dah merudum, LCS dah merudum, ditambah pula dengan kes Zahid lagi merudum kes reputasi UMNO. Lagi merudum reputasi UMNO. So Zahid macam mana? Dia rasa dia confident tak dengan kes akal budi macam kes UKSB? Kes UKSB dia ada 40 kes, didapati tidak ada prima facie. Sekarang ni rayuan sedang dibuat. Tetapi kes ini Zahid tak confident. Beza dengan UKSB punya kes. UKSB punya kes, kalau kita tengok, kalau kita lihat UKSB punya kes, dia tidak ada money trail. Dia umpama daripada UKSB Hong Kong dipindah Colin, dia punya orang yang bagi duit tu, dia bagi kepada UKSB Malaysia. UKSB Malaysia 3 orang ni dia kata dihantar duit dengan Zahid. Tetapi duit dengan Zahid tu tak nampak, tak ada trail. Sampai hakim kata, mungkin duit tu tak sampai pada Zahid, mungkin korang yang ambil. Sampai hakim kata macam tu. Apa bukti yang duit tu sampai pada Zahid? Tak ada. Dia tak ada connection tu, tak ada. Nexus tu tak nampak. Now, itu kes UKSB. Kes akal budi is different. Kes akal budi ni, di mana saya nak cerita pada tuan-tuan, ada money trail, ada check, ada dokumen, ada orang kata apa, ada transfer of money. Now, beza kes akal budi dengan kes UKSB, ini kes pecah amanah. Kenapa pecah amanah? Zahid adalah seseorang yang bertanggungjawab kepada salah seorang pemegang amanah, trustee kepada akal budi.
tetapi dia menggunakan wang akal budi itu untuk kegunaan peribadi dia. That is the problem dekat situ. Dan dibuktikan, dan Zahid sendiri tidak menafikan perkara tersebut. Cuma dia kata ini semua ada alasan-alasan yang dibenar. Dia berbeza dengan kes UKSB. UKSB, Zahid kata saya tak pernah terima duit tu. Berbeza. Yang ni dia kata ya saya terima, tapi it's justifiable. Dia kata justifiable. Maksudnya apa? Ya, saya terima duit tersebut. Saya ambil, memang dapat duit tersebut. Memang saya bayar saya punya Rotek insurans kereta saya RM100,000. Memang saya bayar beli rumah juta. Dia bawa, hakim siap tengok rumah yang dekat juta. Berapa juta dekat Rahman Putra tu. Selepas Tol Kajang belah kiri tu kan. Dia kata dia beli untuk untuk tahfiz dia dan sebagainya. Memang dia ada buat semua benda tu. So money trail itu ada. Cuma adakah pembelian ataupun penggunaan duit itu justifiable? Justifiable. Adakah dibenarkan? Kalau tidak dibenarkan menurut peruntukan sebagai yayasan, maka dia boleh didapati bersalah. Jumlah tak penting Walaupun diguna RM10, RM100, RM1,000, RM100 juta, amount tu tak penting. Yang penting ada terdapat penyalahgunaan kuasa ataupun terdapat penyelewengan, criminal breach of trust, CBT. Kalau ada berlaku CBT, elemen itu ada, maka dia boleh didapati bersalah. Now, dia tak nak ambil risiko ni, tuan-tuan. Kalau dia ambil risiko ni, dia akan ada hadapi bersalah. Dia akan ada menghadapi masalah nanti. So disebabkan dia tidak nak ambil risiko ini. Risiko ini terlalu besar untuk Zahid nak bermain-main dengan risiko ini. So baik dibubarkan parlimen ini secepat mungkin. So dia boleh bertanding. Dan kalau sekiranya dia dijadikan Perdana Menteri ataupun seseorang yang dia boleh trust menjadi Perdana Menteri. Contohnya macam mungkin Tok Mat ke, mungkin Ahmad Mazlan ke kan. Mana kita tahu Ahmad Mazlan tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Mungkin orang-orang yang dia trust, ada kemungkinan boleh dia dilepaskan. Tuan-tuan, bukan kecil benda ni tuan-tuan. Permainan ni penting. Sebab itu saya kata persepsi paling besar sekarang ini. Apa persepsi paling besar tuan-tuan? Persepsi paling besar ialah apabila kita mendapati penyamun-penyamun ini. Penyamun-penyamun ini bermain dengan persepsi kita. Bermain dengan apa? Bukan persepsi. Apa betul? Ialah dia bermain dengan persepsi orang Melayu kita. Dia sekarang ini dah timbullah cerita isu Melayu, isu Islam. Dia mula bakar perkauman, dia mula bakar keagamaan. Okay? Benda ini sekarang ini bermain. Sekarang ini benda ini dimainkan dan akan dimainkan lagi. Kan isu DAP, isu Islam liberal, isu ini dah mula keluar balik lah. Nah, kalau tuan-tuan sebagai orang Melayu Islam terpedaya dengan perkara ini, maka simple je saya kata tuan-tuan. Kita telah menjual negara kita kepada perompak dan penyamun sekali lagi. Dan salahnya sekarang bukan salah pada mereka yang merompak dan menyamun. Salahnya pada kita kerana kita memberi mereka peluang untuk menang. Betul tak betul? Kita yang bagi peluang mereka untuk menang. Tapi kat sini tak adalah. Yang channel saya ni alhamdulillah semua ni okey. Tapi takkan kita nak biar saudara mara kita, kawan-kawan sahabat anda kita jadi macam tu. Sebab itu saya kata penting untuk kita semua ni memain peranan. Now, each and every one of us is important. Now, download aplikasi Cista, C-I-S-T-A. Pergi dekat Apple Store ataupun dekat Play Store. Dekat iOS, Cista, C-I-S-T-A. Huawei je tak ada. Download, jadi sukarelawan, bantu kami. Alhamdulillah untuk Petra Jaya, kita sudah ada cukup sukarelawan. Cukup, tapi bukan maksudnya cukup sempurna. Tapi ada sukarelawan untuk jadi pacar kita. Alhamdulillah kita beratus orang telah mendaftar. Alhamdulillah. Saya tak boleh bagi jumlah yang sebenar. Ini rahsia saya. Rahsia kami. Beratus orang telah mendaftar untuk jadi pacar, polling agent, counting agent di Petra Jaya saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kita perlukan ramai lagi. InsyaAllah. Kita perlukan anda untuk buat perubahan. So adakah saya nak kata kalau nak menang, formula nak menang mudah je tuan-tuan. Turun undi. Terutama bukan Melayu, turun undi. Melayu memang wajib lah. Yang tu tak ada dakwa-dakwi. Tapi yang bukan Melayu ni, tolong. Please, don't give excuses. Please go out and vote. And I don't want like people to complain after this. The government is like this, the country is like that, the administration is like this, like that. And yet, during the election day, you did not turn out and vote and cast your vote. And vote those who can really make the change. That's the problem with us. We made a lot of 1001 complaints and excuses. And yet, during the election day, you didn't even
Show up and cast your vote. Because